أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberi taufik hidayat untuk kita hadir ke rumah Allah untuk kita sama-sama solat berjamaah dan juga kita dapat meluangkan masa untuk kita berada dalam majlis ilmu dalam pengajian kitab Riyadhus Shalihin. Kita belajar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hidup kita sentiasa dipandu oleh ilmu, yang mana Nabi bersabda dalam satu hadis, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggal kepada kamu dua perkara, sekiranya kamu berpegang teguh dengan dua perkara ini, kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya. Mudah-mudahan dengan kita belajar, kita ngaji, insya-Allah segala amalan kita betul. Kita agak-agak segala amalan kita ni kita buat betul berdasarkan tunjuk ajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minggu lepas kita telah belajar berkaitan dengan tajuk taubat, yang mana dalam hadis yang ke-8, hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang lelaki di zaman Bani Israel yang telah membunuh 99 orang. Ingat lagi cerita. Ingat lagi. Jadi apabila dia telah bunuh 99 orang ni, dia rasa menyesal dan ingin bertaubat. Maka dia pun cari orang-orang alim, orang yang tahu. Dia nanya khabar. Maka orang tunjuk kepada seorang abid. Abid ni orang ahli ibadat. Ahli ibadat ataupun rekah kita agak tok lebah. Jadi ahli ibadat, ilmu tak ada. Jadi apabila bertemu dengan ahli ibadat ni, dia pun tanya, wahai Tok Guru, wahai Ustaz, hamba ni telah membunuh 99 orang. Adakah Allah menerima taubat hamba ni? Lalu abid tadi, Tok Lebah tadi jawab, ganahmu ni. Maksudnya Allah Ta'ala tak terima taubatmu ni. Oh, maksudnya dosa besar. Dosa besar. Lalu dia pun nak marah, dia bunuh Tok Lebah tadi, abid tadi. Cukup 100 orang. Cukup 100 orang. Walaupun dia telah bunuh 100 orang, hati dia tu tetap ingin bertaubat. Tanya orang lagi. Tanya orang, siapa agak benar-benar alim hak tahu ni, aku nak tanya masalah aku ni. Maka ditunjukkan kepada seseorang yang ahli sungguh, orang ahli sungguh. Maka dia tanya, wahai Tok Guru, aku ni telah membunuh 100 orang. Adakah Allah Ta'ala terima taubat aku ni? Maka orang ahli tadi menjawab, tidak ada orang yang menghalangi antara kamu dengan Allah SWT. Maksudnya, Allah Ta'ala menerima taubat seseorang hamba walau sebagaimana dosa dia yang dia lakukan.
Lalu orang alim tadi pun suruh lelaki saat ni pindah kampung halaman hak dia tinggal ni, pindah ke sebuah kampung orang baik-baik. Dalam perjalanan nak pergi ke kampung orang baik-baik tu, maka dijemput, maksudnya siapa aja mati dalam perjalanan tersebut. Maka turunlah dua malaikat berebut antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat rahmat, malaikat azab kata, lelaki ni pergi aku. Sebab apa? Dalam hidup dia tidak pernah pun melakukan kebaikan. Malaikat azab kata. Maka malaikat rahmat kata, walaupun dia tak pernah buat kebaikan, tapi hati dia tu, dia ingin bertaubat kepada Allah Ta'ala. Maka apabila balas dua malaikat ni, antara malaikat azab dan malaikat rahmat, Allah Ta'ala turunkan malaikat yang berupa manusia untuk menjadi hakim antara dua malaikat ni hok balas ni. Maka Allah Ta'ala perintahkan malaikat hakim ni, malaikat yang menjadi hakim ni hukum antara tempat hak dia tinggal, kampung halaman hak dia tinggal, kepada tempat yang dia nak pergi. Tempat kampung halaman. Kampung orang baik-baik. Setelah diukur, maka jarak antara tempat orang mati kepada tempat kampung halaman orang baik-baik tu dekat sangat-sangat. Maka orang lelaki tadi menjadi milik malaikat rahmat. Okey. Itu antara hadis yang kita belajar minggu lepas. Kemudian, pengajaran yang dapat kita ambil daripada hadis tersebut. Sambungan pengajarannya ialah babut taubah maftuhun wattaibu maqbulun mahma azuma minhu zambu wa kasurat al-khataya. Pintu taubat, maksudnya pintu taubat sentiasa terbuka. Dan orang yang bertaubat diterima oleh Allah Ta'ala sekalipun dosa banyak setara mana pun, besar setara mana pun, Allah Ta'ala menerima taubatnya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa-dosanya seperti orang yang tidak ada dosa. Kemudian yang kedua, ala da'i ilal khairi wa man yantasibu li mu'alajatin nufus an yakuna zahik hikmatin balighatin bihasu yaftunu lima yasluhun nufus wa yasluku biha sabilal amal wa fathu babar raja. Hendaklah kepada pendakwah ke arah kebaikan, hendaklah dia mempunyai hikmah, kebijaksanaan dalam menyampaikan dakwah, supaya orang yang menerima dakwah tersebut mudah menerima dakwahnya dan juga hatinya terbuka untuk menerima kebaikan. Jadi maksudnya hak cerita tadi, orang hak Tok Lebah tak dijawab lagu tu, jadi menimbulkan kemarahan orang tu pula sehingga dibunuh kawan tu pula. Itu masalahnya tidak ada ilmu lah. Tidak ada ilmu sesuatu perkara, kalau kita tak ada ilmu, tak boleh nak jawab. Tak boleh jawab. Kemudian, qabulu taubatil qatil amdan wa alaihi ijma'ul ulama. Lianna zahira minal hadisi anna qatlahu lin nufus kana amdan wa udwanan. Walam yamna' zalika min qabuli taubatihi. Wa hadha wa in kana fi syar'in
man qabluna lakinnahu jaa fi syar'ina ma yu'ayyiduhu faqaulihi ta'ala fi suratil furqan illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maksudnya Allah Ta'ala menerima taubat orang yang membunuh secara sengaja. Ini adalah sepakat para ulama. Kerana jelas dalam hadis tersebut, orang yang membunuh seseorang manusia secara sengaja dan juga secara bermusuh-musuhan, tidak menegah daripada diterima taubatnya. Maksudnya Allah Ta'ala menerima taubat seseorang tersebut. Walaupun peristiwa tersebut berlaku kepada umat Nabi terdahulu. Tetapi syariat kita, syariat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala menjelaskan dalam surah Al-Furqan. Illa man taba, kecuali orang yang bertaubat dan beriman dan beramal soleh, maka mereka itu Allah Ta'ala menggantikan kejahatan mereka dengan kebaikan. Selepas firman Allah Ta'ala, وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Maksudnya, jangan kamu membunuh jiwa ataupun manusia yang mana diharamkan oleh Allah Ta'ala membunuh seseorang, melainkan dengan kebenaran. Dengan kebenaran ni maksudnya, contohnya hudud, hukuman hudud, qisas, bunuh balas. Itu bunuh secara kebenaran. Wa hadza bin nisbati liqabulihi taubah. Ini dengan nisbah dari sudut penerimaan taubat di sisi Allah Ta'ala. Jadi maksudnya, sebesar mana seseorang itu melakukan dosa selain pada syirik lah, selain pada syirik, Allah Ta'ala menerima taubat seseorang hamba tersebut. Amma binisbati liqamatil haddi alaihi fa innahu iza rufi'a amrahu ila al-qada' fala tahulu taubatahu dunal qisas wa iqamatil haddi alaihi. Dia kata, adapun dengan nisbah melakukan hudud ke atas seseorang itu, seseorang yang telah membunuh seorang manusia, sekiranya sesuatu pemerintahan melaksanakan hukuman hudud, maksudnya tidak memadai taubat seseorang tadi tanpa dikenakan hukuman qisas. Jadi sekiranya sebuah negara ataupun negara kita Malaysia ni melaksanakan hukuman hudud, kalaulah ada seorang itu telah membunuh dengan niat, maka dihukum hukuman qisas. Jadi apabila dijatuhkan hukuman atas dunia, hukuman hudud atas dunia, maka selamatlah seseorang tadi daripada terkena azab di akhirat nanti. Sebagaimana hak berlaku zaman Nabi, seorang wanita dia mengaku dia telah melakukan zina. Dia sanggup mengaku depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi kata, "Mu ni tak betul kau mengaku ni." Jadi maksudnya dari sudut pelaksanaan zina ni, selagi tidak ada saksi, maksudnya dia dosa dia tu hanya dengan Allah Ta'ala. Tapi oleh kerana keimanan, kekuatan iman seorang tadi, sahabat tadi, wanita tadi zaman Nabi, dia rela mengaku melakukan zina depan Nabi dan sanggup dijatuhkan hukuman hudud. Maka Nabi pun tunggu. Maksudnya dia tadi dalam keadaan mengandung, lepas habis melahirkan anak, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjatuhkan hukuman atas wanita tadi.
Jadi di sini bahawa dia sanggup dijatuhkan hukuman atas dunia kerana dia takut azab di akhirat nanti. Selagi tidak dilaksanakan hukuman hudud atas dunia, maka seseorang itu akan dikenakan azab di akhirat nanti. Itu dari sudut hukuman hudud. Jadi sekiranya tidak berlaku hukuman hudud atas sesuatu negeri atau tempat ataupun negara, maka dia bertaubat dengan Allah SWT. Allah Ta'ala menerima taubatnya. Akhirat kelak lagu mana? Terserah kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala sendiri kata, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menerima dosa taubat. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampun dosa seseorang yang melakukan syirik kepadanya. Dan Allah Ta'ala menerima mengampunkan dosa selain daripada syirik bagi orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki. Gitu. Itu dari sudut penerimaan taubat di sisi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menerima taubat seseorang hamba. Kemudian, pengajaran lagi mujanabatu ahlal ma'asi wa muqata'atihim madamu ala halihim wa musahibati ahli taqwa wal ilmi was salah. Maksudnya, hendaklah kita menjauhi ataupun berkawan dengan ahli maksiat ataupun orang yang sentiasa melakukan maksiat, melakukan dosa. Dan hendaklah kita putus hubungan persahabatan dengan mereka selama mana mereka dalam keadaan tersebut. Maksudnya kita ajak dah, kita dakwah dah, tapi tak dengar juga. Dia meneruskan perbuatan dosa dia. Kita putus hubungan ataupun persahabatan dengan orang tadi. Dan hendaklah kita berkawan dengan ahli taqwa, orang-orang yang bertakwa, dan orang alim dan orang baik-baik. Kemudian, hubbullahu ta'ala li taubati ibadihi wa ikhbaruhul malaikatu bizalika mubahatun bihin wa akhazahu biyadi ibadihi at-taibin ilan najat. Maksudnya, betapa kasih dan sayangnya Allah Ta'ala kepada seseorang hamba yang bertaubat. Dan Allah Ta'ala memberitahu para malaikatnya. Dan Allah Ta'ala berbangga dengan mereka. Dengan orang-orang yang bertaubat tersebut. Dan mengambil tangan seseorang hamba yang bertaubat tadi kepada kejayaan ataupun memasukkan orang tadi ke dalam syurga. Kemudian, bazlul juhdi wa tahammulul masyaqqah min ajlil lihaqi bis salihin wa fi'lu amalul muqarrabin dalilun sidqur rughbati fi taubah ila Allah azza wa jalla. Maksudnya, hendaklah kita berusaha dan menanggung kesusahan semata-mata untuk kita berkawan dengan orang baik-baik. Dan hendaklah melakukan perkara amal ibadat yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala itu dalil ataupun tanda dia benar-benar bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jadi dari sudut kita katalah, kita kena berusaha, berikhtiar untuk mencari orang baik-baik untuk menjadi sahabat kita. Dan juga kita berusaha untuk meningkatkan amalan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda orang yang bertaubat kepada Allah Taala.
Jadi kalau niat nak bertaubat, masih lagi saya nak tinggal saya hok jahat. Bukan tanda orang bertaubat lagu tu. Kan? Kemudian dalam hadis tersebut, yahsunu bima yasifu halan aw yanqulu kalaman an ghairi mimma yakruhu nutqu bihi an ya'tiya bihi bilafzil ghaib wa kadzalika idza kana yukhatibu bihadzal kalam ghairuhu fala yudhifu ilaihi mira'atu li husnil adabi fil khitab kama asyara ilaihi qawluhu innahu qutila fahal lahu wa man yahulu bainahu. Maksudnya gini, dalam sesuatu cerita keburukan, kita cerita ke orang atas dasar untuk mengambil tauladan ataupun pengajaran. Kita tidak boleh royak nama atas seseorang yang melakukan keburukan tersebut. Sebagaimana hadis Nabi tadi, Nabi sebut rajulun, ada lelaki. Tak tahu siapa-siapa. Maksudnya pengajaran atas diri kita, kalau kita nak cerita sesuatu keburukan atas seseorang yang dia buat keburukan tadi, semata-mata kita nak royak ke orang tu atas dasar pengajaran. Ambil pengajaran, kita tak boleh nak royak atas nama. Atas nama. Kita royak ada seseorang itu. Buat sekian-sekian. Jadi, ini yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam banyak hadis. Nabi royak secara umum gitu. Kemudian, pengajaran yang terakhir, wa fil hadisi isyaratun ila qudratil malaikati ala tasyakkuli wa tanwihi bi fadlil insan haitsu ja'alal malakul hukmu ala suratil adami. Maksudnya, dalam hadis yang kita belajar minggu lepas berkaitan dengan hadis ni, iaitu Allah Ta'ala mampu merubah malaikat kepada bentuk manusia. Berupa manusia. Ini memberi kesedaran ataupun isyarat kepada kita tentang kelebihan manusia berbanding para malaikat. Jadi, manusia ni lebih afdal, lebih baik daripada para malaikat. Cuma manusia yang ada 3. Sama ada sifat dia serupa malaikat, ataupun malaikat ni maksudnya lebih tinggi mulia, ataupun sifat dia serupa binatang. Sifat dia serupa binatang. Jadi, pilih hak mana. Jadi, agak-agak kita, sifat kita serupa malaikat yang sentiasa beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kesimpulan yang kita dapat ambil daripada hadis berkaitan dengan orang lelaki yang telah membunuh 99 orang ataupun 100 orang. Kemudian ada hadis yang seterusnya, hadis 9 ni hadis yang terlalu panjang, cerita berkaitan dengan 3 orang sahabat yang tidak ikut berperang Tabuk. Hadis dia panjang, insya-Allah membaca semula. Kita lakar hadis yang ke 10. Wa an Abi Nujaidin bi dhammin nun wa fathil jim Imran bin Husain Al-Khaza'i radhiyallahu anhuma anna imra'atan min Juhainah atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla minaz zina faqalat ya Rasulullah asabtu haddan faqimhu alayya fada'a Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha faqala ahsin ilaiha fa iza wada'at fa'tini fafa'ala fa'amara biha Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam fashuddat 'alaiha siyabuha summa amara biha farujimat summa shalla 'alaiha faqala lahu Umar shalla 'alaiha ya Rasulullah wa qad zanat qala
laqad tabat taubatan law kusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'athum wa hal wajadta afdalu min anjadat bi nafsiha lillahi azza wa jalla. Ini cerita sebagaimana mawak kita tadi. Maksudnya dari Abu Nujaid, iaitu Imran bin Al-Husain Al-Khuzai radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seorang wanita dari puak Juhainah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dalam keadaan hamil, dalam keadaan mengandung kerana perbuatan zina. Dia pergi jumpa Nabi dalam keadaan mengandung kerana zina. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, saya telah melakukan sesuatu perbuatan yang mesti dikenakan had ataupun hukuman hudud. Maka tegakkanlah had itu, hukuman itu atas diriku." Nabi SAW lalu memanggil wali wanita itu, ayah wanita tadi, penjaga wanita tadi, lalu bersabda, "Berbuat baiklah kepada wanita ini." Jagalah kalau anak dia agak, jagalah anakmu ni. Dan apabila telah melahirkan anaknya, maka bawalah ia kemari. Setelah melahirkan anak, mari jumpa akulah. Wali tersebut ataupun penjaga wanita tersebut melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah bayinya lahir, maka beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memberi hukuman. Maka wanita itu diikat pada pakaiannya, kemah pakaian dia, kemudian direjamlah. Jadi rejam ni maksudnya bagi orang yang telah nikah. Sebagaimana ayat yang telah dinasahkan dalam Quran, tapi hukumnya masih berlaku. Contoh, asy-syaikhu wasy-syaikhatu iza zanaya farjumuhul battah. Tak ada dalam ayat Quran. Tapi ayat ni telah dimansuhkan dari sudut hukumnya masih berjalan. Apa maksud dia? Asy-syaikhu ni orang lelaki yang telah tua, yang telah berkahwin, wasyaikhatu dan wanita yang telah berkahwin, iza zanaya, apabila kedua-duanya berzina, farjumuhul battah, maka hendaklah dijatuhkan hukuman rejam. Itu hak telah berkahwin. Kalau yang belum berkahwin, ayat masih ada dan hukumnya tetap berjalan. Az-zaniyatu waz-zani. Mana? Ingat? Az-zaniyatu waz-zani fajliduhum mi'ata jaldah. Maksudnya perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina hendaklah dirotang 100 kali. Rotan. Jadi bermakna dalam cerita ni wanita ni telah berkahwin dan dia telah melakukan zina. Maka Nabi pun menjatuhkan hukuman rejam ke atas perempuan tersebut. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembahyakan jenazahnya. Umar berkata kepada beliau, kepada Nabi, "Apakah tuan menyembahyakan jenazahnya, ya Rasulullah, sedangkan ia telah berzina?" Jadi Sayyidina Umar dia tanya Nabi dalam keadaan, maksudnya bagaimana? Dia tanya Nabi, "Wahai Rasulullah, Nabi semaya atas jenazah perempuan ni sedangkan dia berzina?" Soalan Sayyidina Umar ke atas Nabi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab. Nabi jawab lagu mana? Ia telah benar-benar bertaubat.
Jadi wanita yang telah berzina tadi, dia sanggup dijatuhkan hukum rejam atas dia. Jadi bermakna dia telah benar-benar bertaubat di atas dosa zina dia yang telah lalu. Dia sanggup pergi jumpa Nabi untuk dijatuhkan hukum atas diri dia. Jadi Nabi kata dia telah benar-benar bertaubat. Andai kata taubatnya itu dibahagikan kepada 70 orang dari penduduk Madinah, pasti masih lebih utama daripada orang yang telah menyerahkan dirinya kepada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat seorang wanita berzina tadi, dia sanggup direjam, dijatuhkan hukum hudud. Lebih utama lagi, lebih afdal lagi berbanding taubat 70 orang penduduk Madinah. Siapa tahu betul. Jadi bermakna orang yang telah melakukan zina, dia telah dijatuhkan hukum hudud atas dunia, dia terlepas hukuman di akhirat nanti. Hadis ini menjelaskan bahawa seorang yang telah menerima hukum Allah di dunia bererti ia bebas dari hukuman di akhirat dan dianggap telah bertaubat. Pengajaran yang dapat kita ambilnya ialah min khuluqil mu'min at-ta'lamu wan nadamu iza farrata minhu zambu wa harasahu ala tathhiri nafsihi min lawsatil ismi walau kana fi zalika halaku nafsihi liyalqallahu azza wa jalla wa huwa anhu radin. Maksudnya, di antara akhlak orang mukminnya, hendaklah dia rasa menyesal apabila dia telah melakukan sesuatu dosa, dan dia hendaklah berusaha untuk menyucikan dirinya daripada kotoran dosa tersebut, walaupun terpaksa membinasakan dirinya sendiri semata-mata untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala dalam keadaan Allah Ta'ala redha di atas kematiannya tersebut. Ni jaga orang lah. Sanggup ngaku kawan ada. Allahu Akbar. Zaman Nabi ni. Jadi dia sanggup walaupun dia mati. Semata-mata ke apa? Semata-mata untuk mendapat keredaan Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah ni, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Apa maksudnya? Wahai jiwa-jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Mana? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Mana? Tamu mula. Tak ingat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan Allah Ta'ala redha. Dalam keadaan Allah Ta'ala redha. Mardiyah, radin, mardiyah. Dia redha, dia sanggup. Redha dan juga Allah Ta'ala redha. Maka akhir sekali itu saya kata lagu mana? Fadkhuli fi ibadi, maka hendaklah kamu masuk di kalangan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah di dalam syurgaku. Allahu Akbar. Tidak ada pangkat yang lebih besar sekali pangkat seorang hamba. Sebagaimana cerita Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj, Allah Ta'ala mengumpamakan Nabi ini sebagai seorang hamba. Isra' Mi'raj. Mana dah ayat Isra' Mi'raj? Subhanallazi asra bi'abdihi laylan
minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kan? Subhanallazi asra bi'abdihi. Maha suci Allah Ta'ala yang memperjalankan hambanya. Sini perbahasan ulama betapa besarnya pangkat seorang manusia yang Allah Ta'ala menamakan dia ni sebagai seorang hamba. Jadi dari sudut keredaan Allah Ta'ala ni, jadi dari sudut apa? Dari sudut wanita tadi, dia sanggup mati semata-mata untuk mendapat keredaan Allah Ta'ala. Pengajaran yang kedua, al-uqubatu dunyawiyah tukaffiru zambal ma'siyah izaktarana zalika bin nadami wat taubah. Dia kata, balasan di atas dunia akan dihapuskan segala dosa maksiatnya apabila diiringi dengan penyesalan dan bertaubat. Gitu. Syaratnya seseorang yang dijatuhkan hukuman tadi, dia rasa menyesal. Kalaulah tidak ada perasaan menyesal apa, tidak dinamakan taubat. Jadi maksudnya, seseorang yang telah dijatuhkan hukuman hudud atas dunia, dia telah dikenakan hukuman, maka dia tu kena ada perasaan menyesal dan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Sekiranya tidak ada perasaan tersebut, tidak diterima juga taubatnya. Jadi maksudnya tidak lekatlah syarat taubatnya apabila tidak ada perasaan menyesal. Contohnya, dia tu bertaubat daripada maksiat atas sebab apa? Atas sebab turun. Tak cakap. Ataupun menyakit. Tapi hati tu tak? Dok main. Nak lagi. Jadi bermakna tidak dinamakan taubat atas perangai seseorang tadi. Allahu Akbar. Kemudian, pengajaran lagi berkaitan hadis tadi. La yuqamu zina 'alal hamil hatta tad'a hamlaha. Fa in kana hadduhal jildi fa hatta tutahiru min nifasiha. Wa in kana ar-rajamu fa hatta yastaghna al-waladu anha walau bila manin ghairiha. Ini kita belajar bab hudud. Jangan dijatuhkan hukuman hudud ke atas orang yang berzina. Sedangkan dia tu dalam keadaan hamil. Dalam keadaan mengandung. Tak boleh nak jatuhkan hukuman hudud atas orang wanita yang mengandung sehinggalah dia melahirkan anaknya. Yang kedua, sekiranya hukuman rotan ke atas wanita yang belum berkahwin, dia zina, hukuman dia 100 kali rotan tak? Maka hendaklah dia tu suci daripada darah nifas. Suci daripada darah nifas. Maksudnya, habis putus darah nifas dulu, barulah dijatuhkan hukuman rotan 100 kali rotan. Sekiranya hukuman rejam ke atas wanita yang telah berkahwin, telah merasai kahwin itu, hendaklah wanita yang hamil tadi, dia telah maksudnya mengandung hasil perbuatan zina, nak dijatuhkan hukuman rejam itu, hendaklah dia bersalin dulu dan hendaklah dia beri susu dulu kepada anaknya. Biar kenyal dulu anak dia tadi, sekalipun susu selain ibunya. Maksudnya sekalipun susu orang lain. Barulah dijatuhkan hukuman hudud ke atas wanita tersebut. Ini ilmu lah ni. Ilmu berkaitan dengan hudud. Jadi, kesimpulan daripada hadis kita malam ni, hendaklah kita sentiasa
bertaubat kepada Allah Ta'ala dan juga sentiasa beristighfar kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita akhir hayat kita dengan husnul khatimah, kesudahan yang baik. Dan mudah-mudahan segala amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.